Kena recall balik apa yang pernah belajar sebelum ni. Okey. Selalunya untuk kameran ganda dua, selalunya untuk kameran ganda dua, kita tak dapat lari daripada bercakap pasal isi padu, volume. Sebabnya macam kita bincangkan tadi, untuk kameran tunggal, kamera dengan satu pembalik ubah, kita selalunya bercakap pasal luas di bawah graf, kan? Jadinya untuk kamera ganda dua, selalunya kita akan bercakap pasal isi padu ataupun volume. Kemudian kamera ganda tiga pun, of course lah, kita ada luas. Luas selalunya meter persegi ke, sebagai contoh. Kemudian volume adalah meter padu, kan? Power of 3, kan? Kemudian kalau kamera ganda 3, maksud ni kuasa 1, ni kuasa 2, ni kuasa 3, kamera ganda 3, kita tak ada unit, kita tak ada kuantiti nak terangkan apa dia, kan? Kita ada luas, isi padu, kan? Kita, sebab kita ni pun sekarang ni ada 3 dimensi, kan? Kita punya ruang ni, jadinya tak ada tak nak terangkan. Tapi sebenarnya kita buatkan tunjukkan bagaimana kamera ganda 3 nanti kita boleh gunakan untuk dapatkan isi padu juga. Dan actually kamera ganda 2 pun kita boleh terangkan macam mana nak dapatkan luas. Kita akan belajar nanti. Okey, jadinya kat sini kita masuk topik isi padu, isi padu di bawah permukaan. Katakan kita ada suatu fungsi fxy, tengok sebelum ni kita belajar fx. Sekarang ni kita dah ada tambahan satu, iaitu fxy. Jika fxy adalah satu fungsi kepada dua pembalik ubah, jadinya saya nak highlight sikit. fxy adalah fungsi kepada dua pembalik ubah. Maksudnya kita punya domain kita xy, adalah satu satah. Okey, jadinya kalau saya boleh lukis kat sini, kalau kita ada, let's say kita ada fx. Okey, jadinya kita punya domain kita berada dalam parsi x je lah. Contohnya daripada A ke B. Dan yang ni let's say ni y, dan kita dapat fx. Yang ni fa, yang ni fb. Ni graf yang sama macam tadi. Tetapi katakan sekarang kita ada fxy. Kan? Jadinya macam mana kita punya domain kita macam mana? Kan? Jadinya apakah nilai-nilai yang mungkin bagi bagi x dan y? Kat sini mungkin kita boleh kata nilai x berada antara A dan B. Tetapi bagaimana pula kalau kita ada x dan y? Kan? Sebab kita tak boleh, ini dikira satu selang ataupun interval. Kan? Tapi kalau dua dimensi, jadi kita akan ada satu ginilah x, let's say sini x, y, z. Kadang-kadang awak tengok dalam buku ke ataupun orang lain, kadang-kadang dia terbalik, dia gunakan sini x, sini y, ataupun kadang-kadang dia kat belakang macam ni, sini y, sini x, terpulang lah. Janji awak label lah supaya orang faham. Okey, jadinya kat sini okey, sini z, sini adalah y. Jadinya kalau dekat sini kita punya nilai x yang mungkin adalah daripada A sampai B, kat sini mungkin dia berlainan sikit. Okey, mungkin dia dalam bentuk segi empat. Okey, so saya tandakan dengan warna biru sebagai contoh. Okey, yang mana kat sini dia adalah A, kita gunakan huruf yang sama. Sini B, yang ni mungkin C kat sini, dan ni adalah
D. Jadi kita punya nilai-nilai yang mungkin bagi X dan Y adalah suatu satah. Suatu permukaan lurus. Yang mana nilai paling kecil untuk X adalah A, paling besar adalah B, nilai paling kecil untuk Y adalah C, dan yang paling besar adalah D. Kemudian kita ada nilai-nilai di antaranya, yang tengah-tengah ni. So tak ada masalah. Okey, jadi kat sini kita ada fx, iaitu suatu lengkung, curve. Kat sini kita ada apa? Saya nak lukis ni, fxy ni. Macam mana? Kita nak panggil dia apa? fxy ni kalau kat sini, fx adalah suatu lengkung ataupun dalam bahasa Inggeris curve. Jadi kalau kat sini fxy dia adalah, kita panggil apa? Panggil nama Satah ke? Hampir tepat. Tapi yang lain ada? Nak cuba? Ainul Mabiyah. Ain Nabila. Rantau. Rantau. Rantau yang ni. Rantau sebenarnya yang ni. Ini adalah rantau. Yang ni adalah selang ataupun interval. Rantau adalah region. Saya bagi tahu bahasa Inggeris supaya nanti awak baca buku bahasa Inggeris kan, awak terbiasa, awak tak adalah kekok sangat. Okey. Rantau yang bawah ni, tapi yang kat atas ni apa? Apa nama dia? Saya dah sebut rasanya tadi. Okey. Ada? Okey, jadikan saya jadikan sebagai homework lah. Tak adalah. Okey. Jadinya kalau kita ada lengkung kat sini, yang ni dipanggil sebagai apa? Permukaan. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya, permukaan apa? Surface. Kalau awak tengok dalam buku, dia of course lah kan, dalam 3D, surface. Jadinya bentuknya terpulang lah kan. Mungkin kita ada bentuk lurus, kan? Mungkin dia bentuk lurus ke macam ni ke. Kemudian saya nak tanda macam ni. Okey, yang pasti setiap titik pada rantau di sini kena ada padanannya pada permukaan ni. Sama seperti di sinilah. Setiap titik, let's say titik ni, dia ada nilainya pada lengkung tersebut. Itu di sini. Macam A lah. A kat sini nilainya adalah FA. Di sini B nilainya adalah FB. Kalau ni C, nilainya kat sini adalah FC. Sama juga kalau ini nilainya adalah kat sini. Kan? Yang ni nilainya adalah kat sini. Ni kat sini. Yang hujung ni kat sini. Kalau yang tengah ni mungkin kat sini. Jadi disebabkan tadi ada sebut pasal satah kan. Jadinya kita ambil sikit masa. Kalau kita ada dalam situasi macam ni, kita ada, kalau melengkung, kita panggil dia lengkung lah. Lengkung ataupun curve. Kalau dia lurus, lengkung tersebut lurus, kita panggil sebagai garis lah, ataupun garis lurus, ataupun kita kata line. Kalau saya tersilap bagi tahu saya takut saya terkeliru bila terangkan ni. Kalau dalam kes yang macam ni, kita ada rantau begini, kemudian kita ada satu fungsi yang mana fungsi tersebut
uh, um, F, dia ada dua input dekat sini. Jadinya kalau macam ni, dia lurus. Bila lurus, kita panggil dia sebagai satah ataupun plane. Kan, sebab masa kita belajar dekat sekolah dulu, kita ada satah ataupun di metrik ke, di form 6 ke, kita ada satah kan, satah, kita kata satah XY, satah XZ kan, satah bermaksud lurus kan, satu permukaan yang lurus. Kalau dia melengkung, kita panggil dia permukaan ataupun surface. Jadinya kalau ada permukaan lurus, kita gunakan perkataan satah ataupun plane. Sama juga macam lengkung kan. Kalau kita nampak satu garis lurus, kita tak panggil dia lengkung, walaupun dia adalah lengkung lurus, kita panggil dia sebagai garis lurus ataupun line. Okey. Jadi kita akan tengok nanti dalam minggu-minggu, even minggu-minggu seterusnya, kita akan ada pelbagai jenis permukaan. Yang ni permukaan yang lurus ni dipanggil sebagai satah ni salah satu contoh saja kan. Nanti kita akan tengok macam mana permukaan kita adalah satu permukaan hemisfera, iaitu suatu bulatan, separa bulatan lah. Bulatan 2D kan, tapi dia adalah satu sfera bentuk bola. Kita ambil bahagian atas saja. Maksudnya kat sini saya cakap kita akan ada permukaan melengkung dan sebagainya. Okey. Okey. Ini contohlah. Kat sini kita ada permukaan yang melengkung. Okay. Ataupun kita tengok ada lagi ke macam ni, dia adalah satu dilurus lah, satu satah. Ini pun sama. Yang ni melengkung kan, satu permukaan melengkung. Tak kisahlah melengkung ke lurus ke, sebenarnya formulanya lebih kurang sama. Okey. Mungkin saya boleh tunjukkan. Oh, tak apa kot. Boleh tengoklah dekat UKM folio tu. Okey. Jadi kita tengok sikit. Ada soalan ke? Apa-apa ke? Kalau ada type je. Kalau segan nak cakap lah. Kalau nak cakap pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Okey. Panjang betul ulasannya, padahal baru kat sini. Okey, jika fx adalah suatu fungsi kepada dua pemboleh ubah, yang mana f adalah selanjar. Ingat balik dalam kalkulus 1 belajar pasal selanjar. Selanjar adalah continuous. Kan dia tak putus-putus kan? Ingat balik. Kalau kita belajar selanjar, katalah kita ada graf. Okey, kalau macam ni, kalau kita ada macam ni, kemudian dia terputus. Dia terputus, maka dia bukan selanjar. Selanjar ni, yang kata lain, kita boleh lukisnya tanpa kita mengangkat pen ataupun pensel. So dia adalah continuous ataupun selanjar. Yang di sini tak selanjar sebab dia tak bersambung. Dia putus-putus. Okey, jika fx y adalah fungsi pada dua pemboleh ubah yang selanjar dan tak negatif. Maksudnya nilai f sentiasa berada pada paksi z, sentiasa berada pada ruang z positif. Maka hasil tambah Riemann bagi setiap pepejal, kita akan baca kejap lagi, akan memberikan kita isi padu. Contohnya macam tadilah. Kita tengok balik kat sini. Kalau kita ada fungsi ni ataupun lengkung kat sini positif, maka bila kita kamikan ataupun kita guna hasil tambah Riemann ni, kita akan dapat luas di bawah graf. Kita akan dapat luas lah kat sini. Tetapi kalau kita ada nilai fungsi kita, contohnya kat sini fungsi fx, ada satu bahagian dia positif, kemudian bahagian yang sini dia negatif. Maka bila kita kamikan, kita tak dapat luas. Ianya bukan luas. Jadinya sekarang kita nak fokus pada yang atas saja dulu. Dalam slide ni.
Jadinya jika f(x) adalah fungsi yang bukan negatif, yang tak negatif. Maka bila kita lakukan hasil tambah Riemann, ataupun kita kamikan nanti kat sini, maka kita akan dapat isi padu. Apa dia apa benda formula ni kan? Jadinya kat sini delta AK adalah yang ni. Saya besarkan sikit. Okey, katalah kita ada suatu rantau, kita pecah-pecahkan dia kepada grid segi empat sama, jadinya kita dilukis di sini. Jadinya dekat sini dipanggil sebagai delta A K. Kenapa K? Sebab macam di atas tadi lah, kita nak kata kita ni adalah nombor dia, nombor yang ke K, kan? K daripada 1 sampai N sebagai contoh. Kalau size setiap petak ni sama, maka kita tak perlu pun K tersebut, kita boleh buang, kita gunakan delta A sahaja, macam saya cakap tadi lah. Okey, jadinya itu adalah luas delta A. Kemudian kita nak dapatkan, let's say kita nak dapatkan isi padu kat sini, kita tahu kalau kita ada satu bongkak kuboid sebagai contoh, ataupun kat sini silinder segi empat, kita hanya perlu darabkan luas tapak, iaitu area, base area, darabkan dengan ketinggian kat sini, dia punya height dia sini, iaitu F, iaitu nilai fungsi F pada titik XK, Y, K, star dekat sini. Kenapa star? Sebab katalah saya ada, sekejap ya, kat sini saya kena new page after. Katalah kita ada suatu rantau, saya nak lukis daripada atas, X, Y. Saya ada rantau macam ni. Kemudian saya nak pecah-pecahkan dia kepada segi empat yang kecil. Minta maaf dia tak berapa tegak tulisan saya ni. Kalau nak tegak jadi lambat pula. Tapi harap boleh faham. Okey. Jadi untuk setiap petak ni, kita nak dirikan, ataupun kalau kita boleh pandang daripada 3D contohnya, saya ingat. Let's say ni, kadang-kadang saya gunakan X, kadang saya gunakan Y. Sekejap saya tengok mana lebih senang. Saya gunakan X sini, Y sini. Ni pandangan daripada atas, daripada atas. Ni pandangan daripada apa? Pada tepi. Tak tahu nama yang sepatutnya. Tak apa. Ini. Okey. Kemudian, apa yang nak terangkan di sini adalah kalau awak ada suatu saya kata suatu permukaan Z, F, X, Y. Okey. Permukaan macam ni. Kemudian awak boleh dapatkan isi padu ni. Selalunya apa yang dibuat adalah dia akan pecahkan kepada kuboid, pada silinder di sini. Ada silinder di sini. Kemudian dia akan cari isi padu ni. Ni gambar satu je, tapi sebenarnya ada banyak lah. Dan dah dapat isi padu tersebut, dia akan tambahkan semua. Sama macam kalau pengalaman kita sebelum ni, kita ada luas macam ni kita nak kira, of course kita boleh kamikan, tapi dalam kebanyakan kes sebenarnya adalah kita pecahkan dia kepada jalur-jalur kecil,
kita dapatkan luasnya, iaitu yang paling senang kita buat delta X kali dengan F. Untuk setiap jalur ni kita tambahkan. Kita pecah kepada kecil-kecil dan kita tambahkan. Sama juga untuk kes 3D. Maksudnya katalah kita ada suatu permukaan. Kalau dalam gambar ni, dia bagi arbitrary punya permukaan. Okey, lebih kurang macam ni. Okey, bila kita nak dapatkan isi padu kepada permukaan pada permukaan yang dibatasi oleh permukaan ini dan juga rantau ni, selalunya dia akan pecahkan kepada silinder. Ini silinder 1 dan silinder 2 dan sebagainya. Tinggi silinder tersebut bergantung kepada permukaan ni, nilainya. Okey, jadinya kalau kat sini saya ada satu silinder dan di belakang ni, yang ni adalah F, X, K, Y, K. Kan, dia bergantung kepada ketinggian permukaan tersebut. Cuma isunya adalah untuk suatu petak, kita ada banyak nilai-nilai yang mungkin kita boleh gunakan. Contohnya yang nilai